Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bi da'watihi ila yaumin la raiba fi amma ba'd. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bertemu kita dalam siri-siri tazkirah yang dianjurkan oleh Maktar Quizum. Tahniah pada Maktar Quizum tetap meneruskan program-program walaupun secara maya dalam keadaan pandemik ini. Dan dalam segmen kali ini saya hendak membawakan tentang ahruf al-muqatta'ah. Dalam Al-Quran Al-Karim ada ahruf al-muqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang terpotong-potong, huruf-huruf yang seketul-seketul, huruf-huruf yang satu-satu. Bila kita buka di Quran, ada 29 tempat di pembukaan surah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahruf al-muqatta'ah. Ahruf iaitu huruf-huruf, jamak. Al-muqatta', al-muqatta' yang terputus-putus. Ditambah ta marbutah al-muqatta'ah nak menunjukkan mubalaghah. Hebatnya, begitu banyaknya huruf-huruf itu. Jadi para ulama membincangkan tentang huruful muqatta'ah atau ahruf al-muqatta'ah ini, di mana kita melihat ahruf muqatta'ah ini ada di 29 tempat di surah-surah, di awal-awal surah. Maka ulama membincangkan bahawasanya ianya sebahagian daripada Al-Quran. Ianya sebahagian daripada surah-surah itu. Ada mengatakan dia sebahagian untuk membuka surah itu, dan pelbagai pandangan-pandangan yang lain. Tapi yang pasti semua ahruf al-muqatta'ah itu ialah huruf-huruf yang pastinya mempunyai mukjizat. Kerana ia sebahagian daripada Al-Quran itu. Dia ada dalam Quran. Dan kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah pun, Rasulullah mengatakan siapa yang membaca Hamim Sajdah, maka dia akan terpelihara. Jadi disebut tentang gabungan tadi kan, di antara huruf muqatta'ah dengan surah. Begitu juga dengan kita lihat ada ulama yang membincangkan boleh untuk kita mentakwil. Ada ulama mengatakan biarkan ianya pada kalimat-kalimat yang kita tidak mampu mengetahuinya. Maka kita gabungkan kedua-dua pandangan tadi, maka ada benda-benda yang boleh ditakwilkan. Ada ayat-ayat ahruf muqatta'ah yang boleh ditakwilkan pada tempat yang ada petunjuk Rasulullah. Antaranya Yasin. Maka sebab itulah Yasin nama Rasulullah, Taha nama Rasulullah. Maka Yasin, ramai kalangan ulama mufassirin yang menafsirkannya sebagai ya insan. Ya insan. Adapun pada kalimat-kalimat huruf muqatta'ah yang lain-lain, sekiranya tiada petunjuk daripada Rasulullah, maka lebih baik kita berpegang kepada kalimat-kalimat ini. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, topik kita ahruf al-muqatta'ah. Sudah barang pasti ianya suatu kemukjizatan yang hebat. Kemukjizatan yang hebat iaitu kalau kita lihat Al-Quran ialah gugusan firman-firman Allah yang datangkan dengan penuh mubalaghahnya, dengan penuh dia punya kehebatan susunan ayat, dia punya qawafinya, dia punya pelbagai kehebatan kesastraan yang ada di situ. Sesuai dengan pada zaman itu, zaman kemuncak kesusastraan. Dan dalam masa yang sama,
walaupun turun pada zaman kesusastraan, ianya kekal relevan sepanjang zaman. Apabila bila datang zaman sains teknologi, rupa-rupanya Quran yang turun pada zaman sastra itu penuh dengan sains dan teknologi. Bila datang perkara yang melibatkan sejarah, rupa-rupanya Quran telah membongkar segala asas-asas utama sejarah. Maka segala-galanya Allah masukkan dalam Quran sesuai dengan zamannya. Cuma permulaan Quran diturunkan dengan kesusastraan Arab yang tinggi. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, walaupun turun di zaman kesusastraan Arab yang tinggi, namun Quran telah pun memberikan satu sistem yang sangat canggih, satu perkara yang sangat hebat, iaitu adanya ahruf al-muqatta'ah. Inilah satu perkara yang melibatkan pemaparan sastra yang sangat mengujakan pada zaman itu. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka walaupun merasakan Quran itu daripada Muhammad, mereka sendiri sebenarnya boleh jawab soalan tersebut. Walaupun mereka mengatakan Quran daripada Muhammad, tapi hati kecil mereka tidak boleh menipu. Bahawasanya mereka kenal siapa Rasulullah SAW. Mereka sendiri memberikan nama baginda, gelarannya Al-Amin. Maka mustahil Al-Amin itu akan melakukan perkara khianat, menipu dan sebagainya. Maka Quran itu mereka terpaksa akui dalam hati kecil mereka. Walaupun mereka menentang di mulut mereka, hati kecil mereka mengiktiraf itulah kalimat-kalimat yang terbaik. Itulah firman-firman yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi sebelum itu. Dan kita lihat apa yang berlaku bila Allah datangkan suatu benda yang tidak pernah terfikir di hati mereka dan di kepala mereka zaman itu, iaitu ahruf al-muqatta'ah. Inilah unsur-unsur sastra yang tak wujud pada zaman itu. Biasalah dia punya arut qawafi dia punya hujung rima akhir dia sama cantik apa semua. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Dia nun cantik, sedap didengar. Tapi ada benda yang mengejutkan. Yang mengejutkan itu ialah ahruf al-muqatta'ah. Maka bila datang ahruf muqatta'ah itu, dia akan memanggil hati orang-orang musyrikin ketika itu untuk mengetahui apa benda ni. Ini pelik ni, Muhammad dah bawa ayat baru ni. Maka sentiasa mereka nak tahu. Maka sebagai contoh, Alif Lam Mim, Surah Al-Baqarah kan, Zalikal Kitab. Inilah kitab. Dalam kitab ini la raiba fih, tiada sebarang keraguan. Dia menyebabkan mereka nak tahu. Bila dengar Alif Lam Mim, apa benda ni? Kaf ha ya ain sad, apa benda ni? Nun wal qalam, nun, apa benda ni? Setiap kali datangnya ayat-ayat yang bermula dengan ahruf muqatta'ah menimbulkan perasaan ingin tahu pada mereka. Bila mereka ingin tahu, mereka dengar. Bila dengar, maka nak tahu lagi sebab dicabar. Contoh kan, surah yang kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Mereka nak tahu apa benda ni. Tiba-tiba Alif Lam Mim. Zalikal Kitab. Kitab ini. Ya, apa benda? La raiba fi, tiada keraguan. Ya ke tak ada keraguan? Kita tengok kalau ada, maka bila dibaca menarik. Bila dibaca menimbulkan persoalan. Bila dibaca mereka nak tahu, nak mencari kesilapan di mana. Akhirnya mereka terdengar seluruh ayat-ayat Quran. Bila terdengar seluruh ayat Quran, mereka pun memikir. Mereka manusia yang Allah kurniakan keintelektualan pada zaman itu, intelektual dalam bidang kesastraan. Jadi mereka boleh fikir sendiri tuan. Bila mereka menung-menung, maka mereka merasakan memang ini bukan Muhammad yang buat. Ini adalah datang daripada Tuhan yang Maha Esa yang pernah turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ayat-ayat yang suci. Maka mereka tahu sebenarnya. Macam mana Sayyidina Umar itu bila turunnya surah Taha. Tuan-tuan menggeletar Sayyidina Umar. Ada hadis kata 5 ayat pertama surah Taha
Ada hadis kata 12 ayat pertama. Mana-mana pun tak apa. Jadi bila Sayyidina Umar ni sebagai seorang pemuka Quraisy pada zaman itu, jadi kalau macam sekarang seorang tokoh hebat zaman sekarang, dia mesti tahu dengan keadaan sekarang ni, teknologi dia apa semua. Tak boleh orang bodoh-bodoh pergi naik yang tu aje. Jadi Sayyidina Umar tu orang yang menguasai pada zaman dia, tahu hebat dengan sistem kesastraan. Bila Sayyidina Umar dengar je, menarik perhatian. Maka bila Allah sebutkan satu demi satu ayat Quran, menyebabkan menggeletar Sayyidina Umar, menyungkur sujud, tanya pada adik dia Fatimah binti Al-Khattab, mana Muhammad? Mana Muhammad? Dia yang datang dengan hasrat nak membelasah Fatimah binti Al-Khattab, adiknya. Maka tiba-tiba dia datang menyungkur sujud bila terdengar surah Taha 5 atau 12 ayat, maka menyebabkan gugur luluh ego seorang yang paling hebat, ganasnya, tegasnya, akhirnya menyungkur sujud dengan hanya mendengar surah Taha. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah, menunjukkan bahawasanya pertama daripada pengajaran apa yang kita dapat daripada huruful muqatta'ah atau ahruf muqatta'ah, para pendakwah mesti mendatangkan teknologi-teknologi baru. Kalau dia datang dengan benda yang sama aja sepanjang zaman, maka dakwah itu kaku begitu. Quran mengajarkan kita, Quran membawa benda baru. Benda baru tadi boleh menarik perhatian. Maka kita wajib dalam berdakwah membawa satu instrumen baru yang segar, yang mampu menarik crowded dakwah. Maka insya-Allah dakwah tu akan mendapat perhatian. Bila dakwah tu mula mendapat perhatian, maka jarum dah masuk. Sama ada boleh closing atau tidak aja. Atau cepat atau lambat aja. Maka dalam kes ini lambat. Mereka tahu dah kebenaran Rasulullah. Ada yang cepat, Sayyidina Umar cepat. Rasulullah doakan pada hari Khamis. Hari Khamis Rasulullah doakan, Allahumma izul Islam bainal umarain. Ya Allah, beri kehebatan Islam di antara dua Umar ni. Kau Islam kalau salah seorang dia. Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Itu nama pasport Amr bin Hisham. Nama gift lama dia iaitu Abu Jahal. Jadi Allah terima doa Rasulullah dengan masuknya Umar bin Al-Khattab. Hari Khamis Rasulullah berdoa, besoknya tu Jumaat masuknya Umar ke dalam agama Allah dengan asbab mendengar surah Taha. Sebenarnya dia dah dengar semua sebelum tu. Ayat-ayat lain, ya, sebab dia seorang yang berkemampuan juga memahami dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Sebab dia pemuka pada zaman itu. Maka tuan-tuan, sebab itulah kalau kita melihat apa yang telah pun dikemukakan Al-Quran, sentiasa menggunakan benda-benda yang hebat, mengemukakan teori-teori yang baru, yang segar, yang walaupun bukan dunia zaman sains teknologi pada zaman hari ini, dunia bukan sastra lagi dah, tapi dunia zaman sains teknologi sentiasa membongkarkan perkara-perkara baru. Subhanallah, itulah dia mukjizatnya Al-Quran. Maka kemujisan Al-Quran itu boleh kita lihat daripada pelbagai sudut. Dakwahnya tadi dengan membawa perkara-perkara yang boleh menarik perhatian masyarakat. Quran membawa dengan huruful muqatta'ah atau ahruf muqatta'ah, menyebabkan semua masyarakat memasang telinga, semua masyarakat nak tahu. Maka itu suatu perkara yang melibatkan pendakwah kena buat sesuatu yang menarik perhatian. Tapi bukan buat cari balah. Tarik perhatian dengan buat benda-benda karut kan. Ada setengah artis ni, dia buat benda-benda karut, lepas tu dia nak populis. Buat benda karut sebab nak populis, itu tidak kena. Tapi pendakwah buat benda yang betul-betul mencetuskan kesedaran, mencetuskan ingin tahu, menghidupkan perasaan ingin tahu dalam hati manusia, maka insya-Allah membuka sedikit jarum-jarum keimanan untuk masuk dan menjahit lubang-lubang kelumpangan dalam keimanan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada Maktar atas ruang yang diberi. Terima kasih kepada Quizem, Penang Maktar, dan mudah-mudahan Allah datangkan segala penyelesaian kepada isu COVID yang sedang melanda kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Quizem terus berjaya, Maktar terus dengan program memberi pencerahan kepada umat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.